Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini, kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, kesihatan dan keafiatan untuk dapat sama-sama kita dapat mengikuti pengajian kuliah pada pagi ini. Dan insya-Allah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya kepada semua warga QL yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala ingin untuk saya berkongsi berkenaan dengan satu tajuk yang berjudul amalan di usia senja. Ya. Seperti mana yang kita ketahui bahawasanya kehidupan kita ini dan usia yang Allah peruntukkan dalam kehidupan kita ini adalah merupakan suatu perjalanan. Hidup kita adalah merupakan suatu pengembaraan, merupakan suatu perjalanan. Ini berdasarkan kepada suatu ungkapan daripada sabdaan Nabi SAW yang baginda menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Jadikanlah kehidupan kamu di dunia ini seperti seorang yang pergi bermusafir atau seorang yang mengembara. Dan begitulah hakikat kehidupan seseorang di dunia ini. Dan apabila kita melihat setiap di antara kita ada peruntukan usia dan ada juga peruntukan waktu dan tempoh hayat yang telah Allah Ta'ala berikan. Walau bagaimanapun, di antara kita tidak ada sesiapa pun yang mengetahui berapakah jumlah tempoh hayat dan nyawa serta kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kerana Allah sebut dalam Quran, likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bagi setiap umat itu telah Allah Ta'ala tetapkan baginya tempoh dan waktu. Dan sesungguhnya apabila sampainya tempoh dan waktu itu, maka tidak ada sesiapa yang mengetahui. Tidak ada sesiapa pun yang akan dilewatkan ajalnya atau didahulukan ajalnya. Jadi boleh diumpamakan kehidupan kita ini umpama seperti bom masa. Yang mana ada masa yang sedang berjalan setiap detik dan setiap ketika. Bila sampai kepada waktu dan tempohnya, maka ia akan meletus dan ia akan meletup dan berakhirlah kehidupan kita. Dan seluruh kehidupan dunia yang Allah ciptakan ini pun Allah telah tetapkan baginya takdir dan qadarnya. Yang mana Allah juga menyebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menyebutkan bahawasanya inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan setiap sesuatu itu dengan qadarnya. Hadirin yang saya muliakan, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walau bagaimanapun, yang pentingnya kita kena memahami bahawasanya baik atau buruknya kehidupan dalam hayat kita ini ditentukan pada pengakhirannya. Kerana itu Nabi SAW ada bersabda, baginda menyebutkan bahawasanya innamal a'malu bil khawatih. Sesungguhnya bagi setiap amalan itu ditentukan ia berdasarkan kepada pengakhirannya, berdasarkan kepada penghujungnya bagaimana. Menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita memastikan bagaimana kesudahan kita dan bagaimana pengakhiran kita. Kerana ia adalah menggambarkan kepada keputusan kita dalam sepanjang rekod kehidupan kita di atas dunia ini. Kerana itu kita melihat bagaimana Nabi SAW selalu memperingatkan kepada kita berkenaan dengan beberapa doa yang baginda tidak meninggalkannya. Antaranya dalam riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dan demikian juga yang kita lihat bagaimana di dalam firman Allah SWT dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Kenapa Allah berpesan supaya janganlah seseorang itu mati melainkan dalam agama Islam? Disebabkan kerana nak menunjukkan pengakhiran kita itu adalah menjadi penentu akan segala usaha dan amalan dan kehidupan dalam diri kita ini yang kita lalui. Oleh kerana itu, kalau saya nak sebutkan di sini, bila kita nak sentuh tentang kepentingan untuk kita apabila berada di usia di penghujung senja ini, bukanlah kuliah ini khas untuk mereka yang sudah pun berumur atau yang sudah berusia. Tetapi setiap di antara kita sebenarnya sudah berusia. Kerana kita tidak tahu bilakah ajal kita. Ya, kita tidak diberitahu bilakah ajal kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dalam surah Luqman Allah menyebutkan, dan tidak ada di antara kamu yang mengetahui di tanah manakah yang ia akan mati meninggal dunia. Dan pada waktu bilakah pun kita tidak mengetahuinya. Di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya tak kiralah walaupun kita tengok hidup kita ni masih muda, ada orang lebih berusia, walaupun kita lebih sihat, ada orang lebih sakit, tapi kita tidak tahu siapa yang lebih dekat dengan ajalnya, maka mereka sudah dikira sudah berusia di sisi hitungan usia bagi akhirat itu. Walau bagaimanapun para ulama telah membahagikan usia ini kepada dua. Satu, usia al-adadiyah, usia yang dihitung berdasarkan berapa tempoh hidup kita di dunia. Ya, ni misalan contoh kita di dunia ini sejak kita lahir sampai sekarang usia kita berapa. Tapi ada lagi satu usia yang jauh lebih penting daripada usia yang pertama itu, iaitu yang disebutkan sebagai usia yang bersambungan. Ya, usia yang berterusan, yang tidak terputus, yang sentiasa berjalan sehinggalah kita dibangkitkan pada hari kiamat kelak nanti. Yang inilah yang dinamakan ia sebagai al-umr, yakni usia yang al-mutawasilah, yang sentiasa berjalan dan tidak terputus-putus. Ini yang disebutkan sebagai lepas kita meninggal dunia, walaupun dari segi umur adadiyah kita telah pun berakhir, namun pahala kita itu, ganjaran kita itu, amalan kita itu masih terus mengalir dan tidak terputus-putus sehinggalah Allah Ta'ala membangkitkan hari kiamat. Inilah hakikat umur yang perlu untuk kita usahakan dan kita cari, supaya usia kita ini tidaklah berakhir dengan berakhirnya kehidupan kita di dunia. Sebaliknya usia kita akan terus bersambung,
akan terus berjalan sehinggalah usia kita akan berakhir apabila dibangkitkan hari kiamat dan hari mahsyar. Baik, sekarang kita nak balik semula kepada amalan di usia tu. Sebelum saya nak pergi kepada beberapa jenis amalan, saya nak kongsikan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjadikan kehidupan kita ini pada peringkat usia kita kepada beberapa fasa. Ini kita boleh tengok dalam surah Mukmin pada ayat yang ke-67, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Huwallazi khalaqakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqah ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Yang bermaksud Allah Ta'ala menyatakan huwallazi khalaqakum, dialah Tuhan yang telah menciptakan kamu min turab, daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian kamu dikeluarkan daripada rahim ibu kamu sebagai seorang bayi, kemudian kamu telah mencapai kepada tahap baligh, kemudian kamu telah menjadi seorang yang dewasa yang matang, kemudian kamu telah menjadi tua. Ada di antara kamu yang telah kami matikan ia sebelumnya ia mencapai usia tuanya, dan ada yang telah kami biarkan umurnya berpanjangan sehinggalah pada takdir yang telah kami tentukan baginya. Dengan perjalanan hidup ini dalam usia kamu, semoga kamu wahai manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, daripada ayat Quran yang saya bacakan tadi, para ulama telah membahagikan fasa kehidupan kita dan usia kita kepada beberapa marhalah atau beberapa fasa. Fasa yang pertama, ulama mengatakan fasa alam roh. Fasa alam roh ni belum dikira fasa usia kita lagi, tapi hanya dikira sebagai fasa perjalanan hidup kita. Kemudian kita pergi kepada fasa alam janin, fasa alam rahim, ketika mana kita hidup di dalam perut ibu kita, setelah mana 120 hari atau menyamai 4 bulan, Allah telah memerintahkan para malaikat untuk meniupkan roh ke dalam tubuh kita, ya. Di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya di dalam rahim dan janin itu kita telah pun diberikan nyawa. Maknanya fasa hidup kita sudah berjalan. Ya, fasa hidup kita sudah pun berjalan. Di sini menunjukkan fasa usia kita yang pertama. Yang kedua fasanya adalah ketika mana ibu kita melahirkan kita dalam keadaan kita seorang bayi. Thumma yukhrijukum tifla, yakni fasa tufulah, fasa kanak-kanak, daripada umur setahun hinggalah kepada umur 15 tahun. Fasa ini adalah fasa fitrah, yang mana Allah tidak menghitung bagi kita akan sebarang dosa ataupun sebarang maksiat dan sebarang kesalahan. Tidak ada. Okey. Kemudian yang seterusnya, fasa yang ketiga, kita tolak fasa alam roh, iaitu disebutkan sebagai fasa baligh, iaitu daripada umur 15 sehingga kepada usia 40 tahun. Itu adalah fasa yang ketiga yang disebutkan sebagai fasa taklif. Fasa kita dah mula untuk menanggung perintah-perintah Allah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Kemudian dia pergi kepada fasa yang seterusnya. Sekejap ya.
Kemudiannya dia pergi kepada fasa yang berikutnya, iaitu yang disebutkan sebagai fasa apabila umur 40 tahun sehinggalah kepada fasa kita 60 tahun. Ini yang disebutkan sebagai fasa syuyukha. Ini adalah fasa yang keempat. 40 sampai 60 tahun. Ini dipanggil sebagai fasa ruju'ah. Tadi mula fasa kanak-kanak dipanggil fasa tufulah. Fasa ini fasa yang kita diberikan kebebasan untuk merasai pembebasan, nak buat apa saja tak ada dosa dan boleh merasai segala dunia ini tanpa Allah menghitung kesalahan dan ganjaran. Kemudian saya sebut tadi ada fasa taklif, iaitu fasa yang mula kita kena pikul tanggungjawab. Kemudian kita ada fasa ruju'ah daripada 40 sehingga 60, iaitu fasa untuk kita kembali kepada fitrah, kembali kepada tujuan hidup kita, kembali kepada agama, kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita ada fasa yang kelima, iaitu disebut sebagai fasa Al-Haram, yang merupakan sebagai fasa yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak lagi yang fasa Al-Haram ni maknanya adalah fasa kita sudah hampir tua nyanyuk atau tua yang kita tidak ada kudrat seperti mana sebelumnya. Ya, ini yang di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan sebahagian yang saya bacakan dalam ayat Quran tadi itu, sebahagiannya dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut wa minhum wa minhum man yuraddu ila ardhil umur, dalam surah Al-Hajj. Allah Ta'ala sebut ada sebahagiannya yang Allah Ta'ala jadikan mereka yang dah masuk fasa 60 ke atas, kami kembalikan dia kepada umur yang hina. Maksud umur yang hina, ada yang menafsirkan nyanyuk, ada yang menafsirkan dia jadi dalam keadaan tidak waras, iaitu dia sudah hilang fikiran, hilang rasa dan sebagainya. Ini adalah fasa Al-Haram. Jadi kehidupan kita semua ada 5 fasa. Cuma yang saya nak sebutkan, dari segi istilah agama, bilakah kita dikategorikan sebagai berada di usia senja? Kerana ramai orang terpedaya, dia faham usia senja ni apabila dia dah masuk umur 60 ke atas, baru dia rasa senja. Kalau 40, kalau 50, dia rasa dia tidak senja. Sebenarnya sebelum itu saya nak sebutkan, para ulama menyatakan, bilakah yang dikatakan seseorang itu sudah masuk pada usia senja? Mengikut tafsir Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, dalam tafsirnya menyatakan, yang dikira di sisi Islam masuknya fasa usia senja ini apabila perkataan syuyukha dalam ayat surah Mukmin yang saya bacakan tadi, syekh itu, syuyukha itu yang merujuk kepada usia senja itu adalah bermulanya ia pada usia 40 tahun. Maknanya siapa yang dah masuk 40 tahun dan ke atas, bererti mereka telah pun berada dan masuk di dalam fasa usia senja. Jadi jangan rasa 40 lebih boleh enjoy, 50 lebih boleh enjoy, 60 ke atas baru tak boleh enjoy dan nak berseronok kerana baru sampai usia senja. Anda telah diperdayakan. Diperdayakan dengan tipu daya syaitan, diperdayakan dengan tipu daya merasakan umur masih muda, dan diperdayakan dengan dunia dan perhiasannya. Atau diperdayakan oleh rakan-rakan dan teman-teman yang masih menganggap diri kita ni masih muda. Ya, baik. Kemudian di dalam Islam, bilakah Islam mengkategorikan seseorang itu sebenarnya benar-benar telah dipanjangkan usianya? Kalau kita nak kata orang itu umur panjang, okey, berapa umur yang sepatutnya? Maka disebutkan bahawasanya yang dikatakan umurnya panjang itu adalah bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memanjangkan umurnya sehingga 60 tahun. Maknanya dekat sini menggambarkan kepada kita berdasarkan kepada hadis Nabi SAW
yang mana baginda bersabda dalam riwayat Tirmizi, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu zalik. Baginda menyatakan sesungguhnya umur umatku di antara 60 kepada 70 tahun dan sangat sedikit di kalangan manusia yang melepasi hingga 60 tahun dan ke atas. Banyaknya yang 60 tahun sebelum 60 sudah mati. Maknanya kalau berdasarkan pada hadis Nabi SAW ini, yang melepasi 60, yang melepasi 70, Nabi sebut sangat sedikit. Dalam istilah mudahnya para ulama ketika menghuraikan hadis ni, nak menunjukkan pada kita kalau kita buat dalam bentuk peratusan atau average, orang yang meninggal antara 40 hingga 60 tahun itu adalah sebanyak 70% ataupun 80%. Adapun yang meninggal 60 ke atas barangkali 20% sahaja atau 30%. Demikian juga orang yang melebihi 60 hingga 70 atau 70 hingga ke atas, mereka hanya 20% atau 30%. Kebanyakan mereka adalah mereka yang mati meninggal dunia sebelum usia 70 atau sebelum usia 60 tahun. Sekejap ya, saya kena edit, ada masalah Facebook saya ni. Mungkin setting dia. Allahu Akbar. Sekejap. Baik, kita sambung kembali. Minta maaf tadi saya tersetting privacy, patut tak ada orang tengok ya, minta maaf. Maknanya dekat sini dari segi peratusannya demikian ya, untuk kita memahami konsep usia senja ini. Sebab oleh kerana itu kita lihat dalam ayat Al-Quran Allah SWT menyatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kami telah memanjangkan umur kalian dan tidakkah kami juga telah mendatangkan kepada kalian peringatan, pemberi peringatan. Jadi saya masih lagi nak menjelaskan, bilakah fasa yang dikatakan kita sudah masuk pada usia senja. Yang pertama saya sebut tadi, kita dikira sebagai telah masuk usia senja apabila kita sudah masuk umur 40 tahun. Jadi siapa yang 40 tahun ke atas, jangan rasa anda masih belum berada di usia senja. Ini berdasarkan tafsiran Imam Qurtubi yang telah saya bawakan tadi. Yang kedua, seseorang itu telah dikira sebagai ia telah berada pada usia senja berdasarkan kepada ayat Quran yang saya bacakan tadi. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum, tidakkah kami telah memanjangkan umur kamu, man yatazakkaru fihi man tazakkar, dengan cara kami telah memberi peringatan kepada kamu ketika kami memanjangkan umur kamu dengan cara waja'akumun nadhir, Allah telah datangkan kepada kamu itu pemberi peringatan. Para ulama menafsirkan perkataan an-nadhir dekat sini adalah merujuk kepada asy-syaib, iaitu uban. Maknanya seseorang itu sudah dikategorikan termasuk dalam fasa orang yang berada di usia senja apabila Allah telah menghantarkan kepada mereka pemberi peringatan, dan pemberi peringatan itu adalah merupakan uban. Walaupun umur kita baru 30, walaupun umur kita baru 20 lebih atau baru 40 dan sebagainya, tetapi sudah beruban, maka anda sudah berada di dalam kumpulan, dalam fasa orang-orang yang berada di dalam usia senja. Sama ada sudah mula beruban
atau sama ada sudah mula memasuki kepada fasa umur 40 tahun dan ke atas. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya perlulah kita memahami berkenaan dengan fasa usia senja ni terlebih dahulu. Yang ketiga, ulama kata bilakah dikategorikan seseorang telah masuk usia senja? Berdasarkan surah Yasin, Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun." Sesungguhnya tidakkah kami telah memanjangkan umur manusia itu dan kami telah kembalikan kejadian mereka kepada kejadian mereka yang lepas. Maknanya bila Allah dah panjangkan umur kita, watak hidup kita itu seperti kanak-kanak. Ya, watak kita tu macam kanak-kanak. Kalau kita tengok hidup kita, kita bermula dalam keadaan merangkak. Kemudian makin lama makin menegak. Bila kita makin tua, kita makin kembali ke arah merangkak semula. Ya, hinggalah kita terlantar. Kerana bayi pun bermula dengan terlantar, kita berakhir juga dalam keadaan terlantar di atas tanah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, apabila kami dah panjangkan umur manusia, kami kembalikan penciptaannya, al-khalq, penciptaannya balik seperti masa bayi. Bayi bermula dia dalam keadaan terlantar, dalam keadaan tak boleh berjalan, sampai bila Allah panjang umur kita, kita pun dah banyak terlantar atas katil, banyak yang tak mampu dah nak berjalan, ingatan pun makin lupa. Seperti mana bayi, masa kita bayi pun kita tak ingat keadaan kita masa bayi. Kemudian begitu Allah Ta'ala kembalikan. Ini juga dikategorikan yang ketiga, orang yang telah masuk kepada fasa usia senja. Ya, okey, baik. Kemudian hadirin yang saya kasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demikian juga boleh rujuk di dalam surah Ar-Rum pada ayat 54, yang mana Allah SWT berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Yang bermaksud sesungguhnya Allah menciptakan kalian dalam keadaan lemah ketika bayi. Kemudian Allah jadikan kalian kuat. Kemudian Allah jadikan kalian lemah. Kemudian Allah jadikan kalian kuat. Dan dalam keadaan syaibah, yakni menjadi beruban. Dan Allah berbuat apa yang Allah Ta'ala kendaki, kerana Allah tu maha berkuasa, maha mengetahui, lagi maha berkuasa. Di sini, poin kat situ disebutkan Allah jadikan kita balik dalam keadaan lemah dan dalam keadaan beruban. Walau bagaimanapun hadirin yang saya kasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kita menjalani kehidupan ini, sebenarnya kalau kita dipanjangkan umur lebih baik ke atau tidak dipanjangkan umur itu lebih baik? Ada orang kata, Ustaz, saya takutlah nak minta umur panjang-panjang sebab saya teringat ada kata-kata yang menyebutkan lebih panjang umur kita, lebih lama kita hidup di dunia ini, juga itu bererti lebih lama juga penghisaban kita di hari akhirat, disebabkan lebih banyak perbuatan yang kita buat dan lebih banyak kelak nanti kita akan disoal. Sebenarnya tidak juga begitu. Bukan semua orang yang umur pendek mesti kembali dekat akhirat dalam keadaan yang sejahtera. Sebaliknya Nabi SAW ada hadis, Nabi melarang kita minta dipendekkan umur. Baginda menyatakan, kerana kamu tidak tahu dengan umur kamu itu, apakah kamu dengan umur yang Allah panjangkan kepada kamu itu, apakah ia akan menjadi lebih baik bagi kamu ataupun ia menjadi lebih tidak baik bagi kamu. Oleh kerana itu, bila kamu tidak tahu, mintalah umur yang panjang supaya dengan umur yang panjang itu kalian dapat berbuat amal kebaikan. Kerana umur itu adalah modal kepada amal kita. Kalau kita tidak ada umur dan usia, kita tidak ada modal untuk berbuat amal soleh. Jadi modal yang paling berharga, yang paling bernilai adalah usia dan umur kita. Sebab itu berkatanya Abu Darda, aku menjadi bingung bila melihat 4 manusia ini.
Aku jadi bingung. Abu Darda ni siapa? Radhiyallahu an, sahabat Nabi. Dia kata, aku menjadi bingung bila melihat ada manusia yang melakukan 4 perkara ini. Yang pertama, iaitu manusia yang tidak takut ketika mana dia melakukan dosanya kepada Allah. Sedangkan Allah Ta'ala ingin memberi keampunan kepadanya, tetapi dia melewatkan taubatnya, sedangkan ia menghampiri kepada kematiannya. Abu Darda kata, aku cukup pelik dengan orang yang macam ni. Dia buat dosa, kemudian dia relax je. Tak apalah, tunggu usia senja nanti baru aku nak taubat. Sempat lagi, boleh enjoy lagi. Nanti dah tua-tua, insya-Allah bila kita buat taubat nasuha, Allah Ta'ala pun akan terima. Abu Darda kata, aku bingung dengan manusia yang seperti ini kerana dia semakin menghampiri kepada kematian, bukan semakin menghampiri kepada keampunan. Kalau dia segera minta ampun, maka selamatlah ia daripada beban-beban hutang itu yang perlu dia bawa apabila kembali bertemu dengan Allah. Orang yang kedua yang Abu Darda bingung adalah melihat, iaitu orang yang bergelak ketawa, orang yang berhibur, berketawa, sedangkan dia terlupa akan datang masa pada kehidupannya orang menangisi ke atasnya. Allahu Akbar. Sahabat ni, para muslimin muslimat, kalau mereka fikir lebih tajam, lebih berhikmah daripada kita. Abu Darda kata, aku tengok orang gelak-gelak, seronok-seronok, macam tak ingat dunia. Sedangkan manusia yang sedang bergembira, berfoya-foya, bergelak ketawa, mereka terlupa. Satu hari nanti dalam hidup saya, hidup tuan-tuan muslimin muslimat, akan datang satu masa dalam hidup kita, kita telah mati, orang menangisi di atas kematian kita. Kalau orang menangis disebabkan kerana kehilangan kebaikan kita yang banyak kita beri pada orang, itu tak apa. Tapi yang lebih kita takut, orang menangis kerana tidak ada satu pun kebaikan yang orang dapat nikmati daripada usaha dan amalan kita. Ini lebih malang lagi. Ya, itu yang kedua kata Abu Darda yang menyebabkan dia bingung. Yang ketiga kata Abu Darda, aku melihat orang yang sudah dipanjangkan umurnya, orang yang dah tua, orang yang sudah berusia, Allah dah bagi umurnya lanjut, tetapi dia masih lagi berangan-angan untuk hidup seperti orang yang muda. Dah tua dah, tapi subhanallah, nak dress up macam orang muda, nak make up macam orang muda, apa lagi, nak bergaya macam orang muda, nak berpakaian ketat macam orang muda, apa tu lagi, apa, nak keinginan seperti orang muda, nak yang tu, nak yang ni, nak dunia tu, nak nafsu seperti orang muda. Masya Allah, ini adalah satu kepelikan kata Abu Darda. Sedangkan dia sedang menyibukkan dirinya untuk menjadi muda, walhal telah disiap sediakan baginya siksaan di dalam kubur. Dia bersiap sedia untuk jadikan diri dia muda, dia tak nak tua. Tetapi dia terlupa, malaikat telah menyiap sediakan baginya siksaan di dalam kubur yang sedang menantinya. Maka Abu Darda kata, ini suatu kebingungan bila aku melihat manusia seperti ini. Yang keempat, yang perakhiran kata Abu Darda, aku menjadi bingung bila aku melihat ada manusia yang masih muda tetapi membazirkan usianya itu di masa mudanya. Maknanya buang masa lah, melepak, buang masa, tak mengisi masa usia dengan benda yang bermanfaat. Kata Abu Darda, aku menjadi bingung. Kalau sekiranya Allah membenarkan aku untuk membeli usia mereka, niscaya aku akan membelinya. Tetapi aku menjadi bingung kerana mereka membazirkan usia mereka, kerana mereka tertipu kerana mereka masih muda. Sedangkan kematian sedang menghampiri mereka. Ya, maknanya ini menunjukkan sedangkan juga amalan tidak mencukupi untuk mereka dikala usia tua nanti apabila mereka hendak kembali beramal.
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini di antara yang saya nak beri kefahaman. Jangan orang faham mati awal lebih baik. Tak semestinya. Dia bukan soal mati awal lebih baik ke mati hujung lebih baik. Soalnya masa kita mati tu, kita mati dalam keadaan baik atau tidak baik. Ya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang keduanya, persoalannya adalah apa yang telah kita isi dalam hidup. Umur pendek ke umur panjang, yang penting apakah pengisian, bekalan yang telah kita siap-siagakan. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW pernah ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik di sisi Allah? Maka Nabi bersabda, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Maknanya, kalau antara umur pendek dengan umur panjang, ulama kata yang paling afdal minta umur panjang daripada umur pendek. Tetapi minta umur panjang yang membawa kepada kebaikan, keberkatan dan pengisian amal yang saleh. Berbanding umur yang pendek. Ya, berbanding umur yang pendek. Baik. Hadirin yang saya kasihi, yang dirahmati oleh Allah. Saya nak ajarkan ada satu doa dekat sini. Doa agar kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita keberkatan di dalam umur kita dan keberkatan pada amalan kita. Yang mana Nabi SAW minta maaf, yang mana ada satu doa, yang mana doa ini diriwayatkan, diambil daripada kitab Hisnul Muslim, ya. Doa yang sangat baik yang juga Nabi doakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan juga doa ini juga diriwayatkan dalam riwayat yang lain. Apa bunyi dia? Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfir li. Apa maksud dia? Ya Allah, ya Tuhanku, akthir mali, perbanyakkanlah hartaku. Minta harta banyak tak apa, tak salah. Tapi maksud minta harta yang banyak dekat sini adalah untuk kita bersedekah. Wa waladi, dan perbanyakkanlah bagiku anak-anakku, anak pinakku. Minta anak ramai pun tidak salah. Yang penting anak yang ramai itu adalah anak yang saleh. Lebih ramai anak saleh, lebih besar keuntungannya. Ya. Yang kedua, wabarik li fima a'taitani, dan berkatikanlah setiap apa yang engkau berikan nikmat bagiku. Ya. Maknanya kita minta segala benda Allah bagi, berkatilah. Umur kita, masa kita, perkataan kita, amalan kita dan sebagainya. Wa atil hayati ala ta'atik. Nampak kasih point dia? Dan panjangkanlah umurku untuk mentaatimu. Bukan minta pendek, tapi minta panjangkan umurku untuk mentaatimu. Wa ahsin amali, dan perelokkanlah amalanku. Yang seterusnya minta kalau dah umur panjang pun, taat pada Allah pun, tapi biar amalan-amalan yang terbaik. Dan yang seterusnya, waghfirli, dan ampunkanlah dosaku ya Allah. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Ini satu doa yang sangat baik yang boleh untuk kita amalkan insya-Allah. Kemudian kita nak sambung kepada yang seterusnya berkenaan dengan amalan-amalan di usia senja. Ya. Bagaimana kita nak menghadapi usia senja ni? Saya teringat kata-kata Fudail ibn Iyad rahimahullah. Bila satu ketika beliau menjumpai seorang yang sudah tua. Lalu beliau bertanya kepada orang tua itu, berapakah umur kamu? Lalu orang tua itu menjawab, umurku telah mencapai sekian, sekian, sekian. Maka ia berkata pada orang tua itu sebagai suatu nasihat, sudah lama perjalanan kamu di atas dunia ini.
dan semakin pendek perjalanan kamu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan nampak ya, apa dia kata dekat orang tua itu. Dia nasihatkan. Bila dia dengar umur orang tua itu dah sampai 90 lebih, maka dia kata, perjalanan kamu kat dunia ni dah lama dah. Orang lain mungkin dah sampai dulu dah, kamu belum sampai. Tapi kamu sudah menghampiri perjalanan kepada Tuhanmu. Jadi dia kata apa? Dia pesan yang pertama, perkuatkanlah imanmu. Kuatkan dalaman. Iman, tauhid, akidah. Mesti kukuh. Mesti betulkan. Jangan ada keyakinan yang salah, keyakinan yang syirik, keyakinan yang khurafat. Bersihkan semua benda ini. Sangkaan-sangkaan yang salah kepada Allah Ta'ala. Kedua dia pesan, perelokkanlah amalanmu. Pertama, perkuatkanlah imanmu. Kedua, perelokkanlah amalanmu. Jadi sekarang ni kamu dah ada masa yang singkat. Kamu cuba buat amalan yang paling terbaik supaya kamu dapat pengakhiran yang terbaik. Dan yang ketiga dia pesan kepada pakcik itu, orang tua itu, dia kata, dan jadilah kamu orang-orang yang memanfaatkan ilmumu. Maknanya, jika kamu ada mempelajari ilmu, manfaatkanlah ilmumu itu. Ya, manfaatkanlah ilmumu itu. Dan yang terakhir, yang keempat dia pesan, dan perbanyakkanlah zikirmu. Dan perbanyakkanlah zikirmu daripada perkara yang melalaikan. Sebab kadang-kadang kita kalau dah tua, kalau kita tak banyak berzikir, kita akan buat benda-benda yang tak bermanfaat. Jadi zikir cara untuk menghindarkan kita daripada berfikir atau mengisi usia kita dengan benda yang tidak bermanfaat. Jadi ingat 4 benda ini, para penonton yang saya kasihi. Yang pertama, jaga iman dan akidah. Jaga agama kita, akidah kita. Bersihkan dalaman hati kita. Yang kedua, iaitu pastikan amalan kita terbaik. Tidak ada riak, tidak ada sum'ah, tidak ada cacat celanya lagi. Semuanya dilaksanakan dalam keadaan sempurna. Yang ketiga, iaitu amalkanlah ilmu yang dipelajari. Banyak dah kita belajar daripada muda, ataupun sekarang baru nak belajar, tak apa. Yang penting, apa yang belajar, amalkan. Tak boleh amal semua, jangan tinggal semua. Amal pada mana-mana yang kita termampu untuk amal. Jangan belajar saja tanpa amal. Dan yang keempat, iaitu sibukkan diri dengan zikir. Membaca Quran juga zikir. Dan berzikir juga merupakan sebahagian daripada zikir. Dan juga ingat untuk berbuat baik, ingat untuk tinggal benda yang jahat, itu juga termasuk dalam zikir. Ya, itu antara pesanan Fudailiyat. Lalu dia berkata, jika engkau tidak berusaha menekuni 4 perkara ini dan engkau masih menyibuk dengan urusan duniamu dan urusan nafsumu, maka Allah akan menghitung segala apa yang telah engkau lakukan daripada kejahatanmu sebelumnya. Maknanya masa muda-muda dulu. Tapi kalau masa tua ini kamu dah tak menyibukkan diri dengan dunia dan menyibukkan diri dengan nafsumu, maka Allah akan mengampuni segala dosa kamu yang silap kerana kebaikan yang telah kamu sempurnakan di akhir usia kamu. Ini menunjukkan pada kita betapa pentingnya di pengakhiran usia ni, bila kita perelokkan amalan kita, dia menjadi asbab apa yang silam itu Allah ampunkan. Ya, ini adalah ganjaran yang sangat besar. Kemudian hadirin yang saya kasihi, dirahmati oleh Allah SWT, kita nak masuk kepada beberapa bentuk amalan. Yang pertama yang saya nak kongsikan dekat sini, antara amalan yang boleh untuk kita isikan dan sibukkan di masa usia kita yang senja ini, ataupun sudah sampai kepada peringatan untuk kita di akhir usia kita ini. Antara yang pertama yang disebutkan adalah
kita menyibukkan diri kita dengan amalan-amalan yang fardu atau yang wajib. Ya, fokus terlebih dahulu, jangan terlalu tertipu dengan tipu daya syaitan. Kita terlalu sibuk dengan benda-benda sunat, boleh. Tapi kena pastikan yang fardu kita sudah pun sempurna, sudah pun selesai, sudah pun menjadi mantap atau menjadi terbaik. Kenapa ya? Disebabkan kerana di dalam hadis Nabi SAW, baginda Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis kursi, ya, baginda menyatakan dalam sebuah hadis kursi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Allah berfirman, tidak ada di kalangan amalan yang dikerjakan oleh hamba-hambaku yang lebih aku cintai melebihi daripada amalan yang telah aku fardukan kepadanya. Sebab kena ingat ya, bila kita balik ke akhirat, bila Allah hisap kita, benda pertama yang Allah hisap adalah benda yang wajib, bukan benda yang sunat. Kalau yang wajib ada lompong, baru Allah suruh tengok yang sunat. Tapi kalau yang wajib itu tidak dijaga, walaupun yang sunatnya banyak, yang sunat tidak dapat membantu yang wajib yang tertinggal. Tapi kalau yang wajib dikerjakan, yang sunat tidak dibuat, ataupun yang sunat itu dibuat tapi kadang-kala, maka akan diambil yang sunat itu untuk menyempurnakan yang wajib. Disebab itu, kewajipan yang pertama di usia senja ini, tolong cek balik solat fardu kita macam mana. Solat fardu kita yang tertinggal macam mana. Puasa fardu kita dahulu macam mana. Zakat kita macam mana. Haji kita yang pernah kita buat dulu macam mana. Kemudian bukan fardu yang 5 rukun Islam itu sahaja. Segala benda yang Allah wajibkan kepada kita daripada yang lain. Wajib berbakti kepada kedua ibu bapa. Wajib kita untuk tidak menyakiti jiran kita. Berbuat baik dengan jiran. Berbuat baik dengan adik-beradik dan kaum keluarga. Semua benda yang wajib ini perlu untuk kita berikan penekanan. Checklist balik yang wajib yang Allah perintahkan ini, apakah kita sudah melaksanakannya atau masih belum melaksanakannya. Ini benda asas yang pertama yang perlu untuk kita lihat. Ya, asas yang pertama hubungan dengan Allah, checklist solat dulu. Asas pertama hubungan dengan makhluk, tengok bagaimana bakti kita kepada kedua ibu ayah kita. Kalau kedua ibu ayah kita sudah tidak ada, bakti kita kepada keluarga ibu ayah kita. Ataupun ibu atau bapa saudara kepada yang ada sangkut paut dengan ibu ayah kita. Bagaimana? Ini menunjukkan kepada kita, kadang-kala orang terlepas pandang benda-benda macam ni, bila di hari akhirat, benda-benda sunat itulah yang akan membayar kesalahan benda-benda fardu. Bila tak cukup untuk bayar kesalahan yang fardu itu, dia telah menjadi muflis. Dia telah menjadi muflis. Jadi segala usaha amal sunat yang dia buat, rupanya tak ada pun yang boleh dia kecapi manfaat kebaikannya untuk bawa dia ke syurga, kerana banyak benda-benda yang wajib yang telah dia lalaikan, yang menyebabkan yang sunat itu membayar kewajipan punya hutang dan kesalahan. Sebab itu tengok yang wajib. Nafkah bagaimana. Pendidikan kita, tanggungjawab kita kepada anak-anak bagaimana. Pendidikan kita kepada isteri kita bagaimana. Tengok yang lebih dekat dengan kita dahulu, sebelum kita tengok kepada benda wajib yang lebih jauh daripada kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sudah pastilah di usia senja ini adalah kita cuba menjauhi segala perkara yang mendekatkan kita kepada dosa dan segala benda yang haram. Kalau boleh di usia senja ni, benda yang makruh pun kita tinggalkan. Ya, sebab kita nak supaya kita menjadikan hujung usia kita lah yang terbaik. Jadi checklist balik, ada tak dosa besar yang belum ditaubatkan?
Yang kedua, ada tak dosa kecil yang masih dikerjakan? Nombor 3, tengok benda-benda yang haram yang masih diambil. Tengok yang keempat, benda-benda makruh yang masih belum ditinggalkan. Tengok yang kelima, benda-benda syubhah yang masih kita terpalit dengannya. Jauhi. Famanittaqash syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Nabi sebut siapa yang berjaya menjauhkan dirinya daripada perkara syubhat, berarti dia telah berjaya menyempurnakan agamanya dan juga dirinya sendiri. Ini kita kena tengok 5 benda ini. Sudah pastilah bila kita sebut benda yang haram, kita kena tengok benda-benda haram daripada 7 dosa besar yang haram dulu. Syirik kepada Allah, kemudian tengok ada tak melakukan pembunuhan, kemudian tengok ada tak melakukan perzinaan, ada tak terpalit dengan riba, ada tak misalnya contohnya memakan harta dengan secara zalim daripada harta anak yatim. Kemudian kita tengok juga ada tak kesalahan dosa yang mana kita lakukan termasuk di antara 7 dosa besar, iaitu macam lari daripada medan perang tu kita tidak ada lah. Kemudian yang terakhir adalah sihir atau benda-benda yang percaya kepada tilik, percaya kepada benda-benda yang membawa kepada khurafat dan sebagainya. Jadi benda ini kena pastikan ia tidak ada di dalam senarai hidup kita. Kita tinggalkan. Terutamanya dosa-dosa besar yang sering dipandang remeh oleh manusia. Dosa-dosa besar yang dipandang remeh oleh manusia sangat banyak. Kalau saya nak senaraikan, kita kena buat kuliah khas pula. Baik. Kemudian, misalnya contohlah, saya bagi contoh. Kalau kita tengok hari ni, dosa besar yang orang tak rasa benda tu dosa besar. Dah jadi common. Macam orang yang tinggal solat. Tinggal solat dosa besar. Tapi orang tak rasa dia sebesar dosa orang yang tak puasa. Padahal dia lagi besar daripada tinggalkan puasa itu. Kemudian termasuk juga dosa besar yang orang remehkan seperti yang termasuk daripadanya adalah ataupun bukan dosa besar saja, tapi dia dosa tapi orang meremehkannya. Dosa kecil ke besar tak boleh diremehkan. Kerana Nabi pesan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Jangan sesekali kamu memperkecilkan dosa. Tidak menutup aurat, meremehkan hal itu. Kemudian apa dia lagi? Seperti kesalahan orang-orang yang menderhakai kedua bapa, merasa benda itu biasa, memutuskan silaturahim dengan sesama keluarga, merasakan benda itu biasa, berbalah dengan jiran dan sebagainya. Okay? Kemudian kita tengok pada amalan yang seterusnya. Kesediaan kita, saya nak sebutkan beberapa, yang ni saya sebut secara umum dulu, nanti saya sebut secara khusus. Yang ketiga, tips dia iaitu memperbanyakkan mengerjakan amalan sunat. Kalau tak boleh banyakkan kerjakan amalan-amalan sunat, istiqamahkan mengerjakan amalan sunat walaupun yang sedikit. Istiqamahkan, kerjakan amalan yang sunat walaupun amalan sunat yang kita buat tu tak banyak, tapi istiqamahkan. Kan Nabi SAW menyukai, baginda menyatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Dan sambungan kepada hadis yang saya bacakan tadi, hadis kursi, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maknanya bila Allah Ta'ala dah cinta kepada seseorang itu dengan dia berbuat amalan-amalan yang sunat, bila Allah dah cinta, maka pada ketika itu Allah menjaga seluruh panca inderanya, pandangannya, tangannya, perkataan, pertuturannya, kakinya ke mana dia melangkah, dan juga hatinya kepada apa dia ingin berniat dan bertujuan. Maknanya Allah Ta'ala pelihara. Ini menunjukkan perelokkan dan pertingkatkan pekerjaan amal-amal saleh. Amal-amal saleh daripada amalan-amalan yang sunat. Kalau boleh dalam sunat ni pun dia ada kategori dia.
keutamaan amalan sunat ni tak sama. Utamakan terlebih dahulu amalan yang sunat muakkadah daripada sunat yang tidak muakkadah. Sebab kita kena smart ibadah, bukan work hard ibadah. Sebab masa kita dah tak panjang, kita nak buat semua-semua ni, usia kita, kudrat kita dah tak macam dulu. Jadi kena smart ibadah. Dahulukan amalan-amalan sunat yang muakkadah dulu. Yang Nabi SAW tak pernah tinggal dulu. Buat yang tu dulu. Ya? Kalau kita mampu lebih daripada yang tu, saya rasa yang tu pun dah banyak dah sebenarnya. Tapi kalau kita ada kudrat boleh buat lebih, baru kita buat yang tidak muakkad itu. Okey? Baik, saya sebut secara umum dulu. Kemudian yang seterusnya, nanti kita akan perincikan apa jenis-jenisnya. Kemudian yang seterusnya, antara yang boleh kita tekankan adalah, iaitu, ini juga antara yang terpenting sebenarnya, tapi saya sebut yang keempat, kerana tadi saya ikut susunan lah, iaitu hendaklah seseorang tu memperbanyakkan taubat dan istighfar. Selalu tiap-tiap hari jangan tinggal bertaubat kepada Allah. Kerana Nabi SAW yang tiada pada diri baginda dosa itu pun, baginda bersabda dalam hadis yang sahih, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin, atau setengah riwayat sebut fi kulli yaumin mi'ata marrah. Sesungguhnya aku meminta ampun pada Allah dan beristighfar pada Allah setiap hari 100 kali. Jadi saya minta setiap hari, walaupun kita tak buat dosa, bukan maksud taubat ni kena buat dosa, dah. Setiap hari istiqamahkan 100 kali istighfar. Solat sunat taubat sekali, 2 rakaat, sebelum tidur. Kemudian amalkan juga 100 kali istighfar setiap hari, jangan tinggal. Kalau dah boleh buat 100 kali istiqamah setiap hari, kemudian tingkatkan sikit-sikit kalau dia nak buat lebih daripada itu. Kerana maksud Nabi suruh istighfar 100 kali itu bukan nak hadkan 100 kali saja. Kerana orang Arab, mereka bila nak sebut banyak, mereka tak perlu sebut istighfarlah banyak kali. Tapi mereka beri satu angka yang mana angka itu difahami banyak. Kalau diperbanyakkan, maka itu adalah lebih baik. Maka itu adalah lebih baik. Jadi buat 100 dulu. Tengok, boleh istiqamah dah tiap-tiap hari. Kalau boleh, kemudian baru naikkan sedikit. 110, 130, 150, ataupun naik terus 300 dan sebagainya. Tapi jangan sampai membebankan. Kerana Allah tidak suka kita buat amalan sampai kita rasa penat, kita rasa beban, tapi kita paksa juga sampai kepada peringkat lama-kelamaan kita berputus asa dengan amalan itu. Kerana Nabi sebut, bila nak buat amalan, Nabi kata, i'malu bima tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Buatlah amalan sekadar yang kau mampu, kerana Allah tidak akan jemu sehinggalah kamu menjadi jemu. Jadi buat istiqamah. Yang penting sikit tak apa, tapi tak tinggal. Ataupun buat tingkatkan sikit-sikit. Jangan sekali terlalu banyak, 1000 terus. Lepas tu tak larat nak istiqamahkan. Ataupun kita buat sampai 1000, banyak lagi amalan-amalan sunat yang lain yang kita tinggalkan hanya kerana kita sibukkan yang satu itu. Padahal kita ada peluang untuk buat lagi amal-amal sunat yang lain. Jadi seimbangkan benda itu. Sebab tu Nabi ajar, kalau nak buat amalan, Nabi ajar 3 tips. Saddidu, wa qaribu, wa abshiru. Nabi kata yang pertama, bila nak buat amal, pastikan amalan tu amalan yang betul. Belajar dulu. Betul. Tak ada kesalahan. Yang kedua, pastikan amalan tu qaribu. Dibuat sikit-sikit dan istiqamahkan dan tingkatkan sikit-sikit. Yang ketiga, wa abshiru. Iaitu buatlah amalan itu sehingga kamu kamu mencintai amalan tersebut. Dan kamu jatuh cinta dan rasa seronok dengan amalan tersebut. Ini kaedah dia. Kemudian yang seterusnya, muslimin muslimat rahmati oleh Allah SWT, perbanyakkan zikir siang dan malam atau pagi dan petang. Dalam usia ni, sibukkanlah diri anda dengan zikrullah. Sebab kalau boleh banyak, bila saya sebut zikir, termasuklah padanya Quran. Kerana Quran sebaik-baik zikir.
Ya, Quran dan apa-apa jua zikir. Nanti saya akan ajar yang spesifiknya sekejap lagi. Saya sebut umum dulu. Baca Quran jangan tinggal. Kemudian zikrullah jangan tinggal. Kemudian yang ketiganya termasuk selawat kepada Nabi SAW jangan tinggal, kerana dia termasuk juga dalam lingkungan zikir. Ya, ini juga perlu untuk kita mengisi kehidupan kita. Sebab kita dalam masa yang sama, selain pada saya sebut tadi, saya sebut baca Quran, zikir, selawat, kemudian termasuk daripada zikir ni juga adalah doa. Perbanyakkan doa. Kalau boleh doa lah, ya Allah, akhirkanlah kehidupanku agar aku dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Kerana Nabi ada bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah atau kama qala. Siapa yang akhir perkataannya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Jadi kita nak dapat perkataan itu, kita kena biasakan diri dengan perkataan itu, sehingga perkataan itu menjadi perkataan yang paling kita cintai dalam ucapan kita. Tapi selama mana kita sebut la ilaha illallah tu kerana kita paksa diri kita untuk sebut, kena buatlah, kau tak buat langsung kan tak apa-apa. Selagi mana kita sampai peringkat itu, kita belum jatuh cinta dengan kalimah tersebut. Tapi bila kita sebut perkataan tu, kita tak rasa beban, kita tak rasa penat, kita tak rasa terpaksa, maknanya kita itu isyarat kita telah jatuh cinta dengan amalan tersebut. Ya. Kemudian yang seterusnya, selain daripada doa, ni saya sebut secara umum dulu, iaitu melazimi majlis ilmu. Dalam usia macam ni, ada orang kata, Ustaz, saya ni kalau belajar pun tak ingat. Dah. Soal kita tak ingat kerana ketidakkemampuan usia kita ini di kala waktu ini untuk kita ingat semua, itu Allah Maha mengetahui. Allah bukan nak tengok result, keputusan, impak, tapi Allah nak tengok usaha kita. Kalau semua keputusan, impak tu Allah nak tengok, dia saya berapa ramai antara kita ni yang berjaya dalam beramalnya, dalam amalannya. Ya. Dan bukan kita sengaja nak lupakan ilmu yang kita belajar, tapi kerana faktor daripada usia kita yang makin lama makin berkurangan. Ya, kita asal pun daripada kurang, kemudian Allah jadikan sempurna, yang saya bacakan surah Ar-Rum tadi, kemudian Allah kurangkan balik kita. Jadi Allah Ta'ala Maha mengetahui. Yang pentingnya, lazimi majlis ilmu sehingga ke akhir hayat. Ya, kerana Imam Al-Ghazali ada menyebutkan dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin, beliau menyatakan bahawasanya melazimi majlis ilmu antara salah satu isyarat kepada orang yang mati dalam kebaikan. Dan beliau kata, biarlah kita mati sebagai penuntut ilmu. Kalau kita tak boleh mati sebagai ahli ilmu, tak apa. Tapi biarlah kita mati sebagai penuntut ilmu. Orang yang cari ilmu. Orang yang belajar sebagai seorang pelajar. Walaupun tak boleh jadi seorang pengajar. Tapi matilah sebagai seorang pelajar. Sebagai seorang penuntut. Yang keduanya, matilah kalau kita boleh lebih. Matilah dalam keadaan kita menjadi seorang yang menyampaikan ilmu atau mengajarkan ilmu. Nak lagi lebih, jadilah kita mati dalam keadaan orang yang beramal dengan ilmu atau orang yang memanfaatkan ilmunya. Ya. Atau yang terakhir, jadilah kamu orang yang mati sebagai ahli ilmu. Jadi ini antara benda yang kita perlu tumpukan pada usia senja kita ini. Ya. Kemudian yang seterusnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara lainnya adalah di usia senja yang seperti ini, pentingnya untuk kita memelihara silaturahim. Ini saya sebut secara umum ya, silaturahim. Dah usia senja ni janganlah suka duk bergaduh dengan orang. Bergaduh sana sini, pergi masjid bergaduh, duduk dalam grup bergaduh, dengan adik-beradik bergaduh. Jangan. Kalau boleh di usia senja, kita nak perbaiki hubungan kita. Ya.
Bukan hubungan kita dengan Allah saja, tapi hubungan kita dengan makhluk. Ya, kerana kita nak balik bertemu dengan Allah. Yang kita nak dihisap esok di hari akhirat bukan hubungan dengan Allah saja. Hubungan dengan makhluk itu lebih sulit penghisaban dia. Sebab tu bila dah akhir usia ni, kita cari balik orang-orang yang pernah kita sakiti dia. Kita cari balik orang-orang yang pernah kita zalimi dia. Kita termakan hak dia. Kita menindas dia. Cari balik. Ya, orang-orang yang mungkin bukan kita tak tindas dia, tapi kita dah lama dah tak bersilaturahim dengan dia. Kawan-kawan lama kita dulu, kita dah lama tak bersilaturahim dengan dia. Kita dah lupakan dia pun. Kita cari balik untuk kita hubungkan. Kerana antara salah satu nak umur yang panjang pun hubungkan silaturahim. Nabi dah sebut dah, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi au yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sesiapa yang ingin sangat-sangat supaya Allah memberkati rezekinya, melapangkan rezekinya dan memanjangkan umurnya, maka hubungkan silaturahim. Kalau boleh dalam usia kita yang senja ini, tiada dah hasad dalam diri kita. Tiada dah dendam, tiada dah permusuhan, tiadanya benci, tiadanya memutuskan silaturahim, tiadanya hasad. Sebaliknya kita nak berbaik, nak berdamai. Jiran kita, kita gaduh dulu, kita baik semula. Adik-beradik kita, mak ayah kita, rakan-rakan kita, sahabat kita, hubungkan balik. Sebab dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Jika orang berbuat kejahatan kepada kamu, tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Sehinggakan kamu menjadikan orang yang memusuhi kamu dan orang yang membenci kamu, antara kamu dengan mereka itu waliyun hamid, orang yang sangat akrab, orang yang sangat dekat dan sangat berkasih sayang. Ini menunjukkan pada kita bahawasanya kita perlu menjaga hubungan silaturahim. Kenapa ya? Sebab tak guna kalau di usia senja kita buat amalan baik macam mana, banyak mana pun, tapi kalau kita putuskan silaturahim, kita tak jaga silaturahim, maka kita termasuk orang muflis. Sebab apa saya cakap begitu? Nabi SAW yang bagi tahu. Nabi bersabda, setiap hari Isnin dan Khamis, semua amalan anak Adam akan diangkat. Kecuali dua orang ini. Nabi sebut, yurfa'ul a'mal, turfa'ul a'mal, diangkatnya amalan, fi kulli yaumin wa khamisin, pada setiap hari Isnin dan Khamis. Melainkan dua orang ni Allah tak angkat. Yang pertama, illa li musyrikin, orang yang melakukan syirik kepada Allah, percaya benda-benda yang salah bersama ni, au musyahinin hatta yastaliha, atau orang yang putuskan silaturahim, atau orang yang pulau memulaukan, tak tegur orang itu, tak tegur orang ini, sehinggalah mereka berbaik. Jadi tak guna usia senja ni buat amalan macam-macam, tapi Allah tak terima, buat apa? Tak ada manfaat. Ya? Baik. Jadi hubungan silaturahim tu termasuklah yang pertama sekali adalah hubungan dengan ibu ayah. Kemudian dengan kaum keluarga Allah sebut. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba, kepada kaum kerabat. Wal yatama, hubungan dengan anak yatim. Jika anak yatim tu daripada keluarga kita, tengok balik. Jangan terlepas pandang. Jangan duduk sibuk pergi kuliah sana, pergi kuliah sini. Anak yatim dalam keluarga kita, kita abaikan dia, terbengkalainya dia, susah dia time COVID ni. Esok jawablah di hari akhirat. Allah akan tanya yang wajib dulu, yang dekat dengan kita dulu. Wal masakin, keluarga kita yang miskin. Wabnis sabil, yang terputus bekalannya. Ya? Dan juga Allah akan tanya kepada kita tentang silaturahim secara umumnya kita dengan yang lain. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, antara benda yang perlu untuk kita tengok balik juga di usia senja ni apa dia, selain pada silaturahim, hubungan sesama manusia, antara yang perlu kita tengok jangan terlepas pandang juga adalah kewajipan kita.
kewajipan, hak-hak dan tanggungjawab kita. Ini kena tengok balik. Ya, tanggungjawab kita sebagai suami, isteri, pemimpin, pembimbing, majikan. Apa lagi? Apa saja yang kita sedang menggalas tanggungjawab sekarang ini, kewajipan sekarang ini, checklist balik. Kerana khawatir, takut kecuaian kita dalam melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan, maka ia juga boleh membawa kemuflisan kita di hari akhirat. Sebagai suami, sebagai isteri, recheck balik. Betulkan balik mana yang salah dan tinggalkanlah yang salah dan biasakan yang betul itu agar ia menjadi sesuatu yang sempurna. Cek balik. Kita sebagai suami selama ini kita mendirikan rumah tangga, ada tak hak-hak isteri kita yang kita tak tunaikan? Nah, usia senja ni, kalau isteri kita tak halalkan, habis kita. Amalan banyak mana pokok saya cerita, tak ada manfaat dah. Semua kira bayar hutang saja. Kerana Nabi dah sebut dah, man kanat mazlimatun li akhihi falyatahallal minhu. Siapa ada kesalahan tanggungjawab dia kepada saudaranya, minta halal. Perbetulkan. Kerana bila dia balik ke hari akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham di sana untuk dia bayar. Kecuali dia kena bayar dengan pahala dia, atau dia kena bayar dengan cara menanggung dosa orang itu. Jadi di masa inilah kita tengok balik tanggungjawab kita. Ada tak kita zalimi orang? Ada tak kita tindas orang? Ada tak kita pukul orang? Ada tak kita tipu orang? Ada tak kita tidak melaksanakan tanggungjawab dan memberikan hak dia kepada orang yang berhak? Kita kena cek balik. Jangan memandang enteng tentang amanah. Sebab Imam Al-Ghazali menyatakan, benda yang paling aku takut untuk bertemu dengan Tuhanku pada hari kiamat ada dua benda. Imam Ghazali kata, semua manusia bila balik jumpa Allah Ta'ala, mereka akan takut dengan dua benda ini. Dan Imam Ghazali sendiri, secara peribadinya, beliau kata, kalau balik dan jumpa Allah, benda yang paling mengkhawatirkannya ada dua perkara dalam hidup kita. Kalau kita cek balik, ya betul. Memang dua benda ni, benda yang paling menakutkan. Paling merisaukan dan membimbangkan kita di hari akhirat. Yang pertama adalah merupakan yang disebutkan keikhlasan. Ikhlas. Allahu Akbar, muslim-muslimat. Dalam sepanjang kita beramal, beribadat kepada Allah, cuba kita renung balik berapa banyak yang kita buat ikhlas dan berapa banyak pula yang tak ikhlas. Yang kita buat sedekah sebab nak itu, kita buat solat sebab nak ini, kita buat yang tu sebab itu, sebab ini. Dan bukan sebab-sebab itu adalah sebab yang Allah ganjar. Kalau kita buat sebab nak syurga, tak apa, itu memang Allah suruh. Kita buat sebab nak bagi pahala, tak apa. Tapi kita buat sebab dunia, bukan sebab akhirat. Oh, sebab nak orang puji, sebab nak orang tahu, sebab nak orang nampak, sebab semua sebab dunia. Checklist balik. Sebab nak suami sayang, ya, tapi nak kepada Allah sayang, tak apalah. Ini sebab dunia. Cuba cek balik. Itulah kata Imam Ghazali, benda yang membimbangkan dan merusingkan aku. Yang kedua, beliau kata, benda yang paling menakutkan aku adalah untuk memikul amanah dan tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada aku sewaktu di dunia dahulu untuk aku jawab di hadapan manusia, ya, yang mengenali aku. Ingat, dekat dunia ni lebih ramai orang kenali kita, lebih ramai para penuntut yang menuntut hak mereka daripada kita di hari akhirat. Sebab itu saya selalu kawal diri saya dalam Facebook, dalam Instagram ke mana-mana alam maya ni. Kalau ramai kawan kita dalam Facebook, memang kat dunia kita bangga. Oh, saya bangga, Ustaz. Kawan saya kat Facebook ada 1 juta orang, Ustaz. Peminat saya di dalam alam maya ada 2 juta, 5 juta. Ada ratus ribu. Oh, saya bangga, Ustaz. Ya, dunia memang menjadi satu kebanggaan. Dapat kuasa, duduk pangkat atas, orang kenal. Satu kebanggaan.
Dapat capai satu benda, orang kenal, satu kebanggaan. Tapi bukan semua kebanggaan di dunia, dia juga menjadi kebanggaan di hari akhirat. Dia boleh menjadi suatu penghinaan dan penyesalan. Sebab tu Nabi pernah tegur pada Abu Dhar. Abu Dhar minta jawatan, Nabi kata, wa innaka la dha'if. Wa innaha satakunu nadamatun wa khizyun. Benda tu akan jadi penyesalan dan penghinaan bagi kamu. Sebab tu kalau kita ramai kawan kat Facebook, tapi kita duk post, share benda-benda yang tak betul, tak bermanfaat, ramai orang yang tag, orang yang tengok, orang yang baca, orang yang terpengaruh, semua itu akan dituntut di hari akhirat. Semua akan dituntut. Selama mana orang kenal kita, sebanyak mana orang kenal kita, kita berinteraksi dengan dia, ada salah kita dengan dia walaupun sikit pun, dia akan tanya kita. Saya teringat kisah Abdul Aziz, seorang tokoh ulama Abdul Aziz Al-Umari di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Ketika Khalifah Harun Ar-Rashid turun ke Mekah, dia tawaf di Baitullah, kemudian semua orang-orang yang berhimpun masa musim haji, semua nak pergi jumpa dia, nak bersalaman dengan dia, bangga dia seorang khalifah yang baik. Sampai dia pun rasa seronok lah, kerana orang suka jumpa dia. Kata Abdul Aziz Al-Umari, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, tahukah kamu sesungguhnya orang-orang yang bersalaman yang bersalaman dengan kamu, yang mencari kamu tu, apakah kamu mengenali mereka? Dia tanya. Khalifah kata, manalah pemimpin kenal semua rakyat dia. Saya tak kenal mereka semua ni, tapi mereka yang mengenali aku. Ya, kerana aku susah nak mengenali mereka. Maka kata Abdul Aziz Al-Umari, tahukah kamu sesungguhnya di hari akhirat nanti kamu akan mengenali mereka lebih daripada seperti mana mereka di dunia mengenali kamu. Apa maksudmu? Kat dunia kamu tak kenal mereka kan? Tapi di hari akhirat kamu akan kenal mereka seperti mana mereka mengenal kamu. Kat dunia mereka kenal kamu sebab kamu sebagai seorang ketua, dan kamu tak kenal mereka sebab mereka ramai. Tapi di akhirat kamu akan kenal dia apabila setiap mereka datang menuntut daripada kamu hak-hak mereka yang tidak kamu tunaikan. Kamu akan kenal, oh fulan bin fulan tuntut yang ni, fulan bin fulan tuntut yang ni. Macam itulah bila kita ada anak, kita ada kawan, maka apa saja kesalahan kita buat, mereka kenal kita, mereka akan tuntut daripada kita pada hari akhirat tanpa ada belas kasihan. Ya, sedangkan dalam Quran Allah sebut yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Anak-anak pun lari daripada masing-masing, apatah lagi orang terdekat pun kita akan lari, apatah lagi orang yang lebih jauh daripada kita. Ya. Okey, baik. Kemudian yang terakhirnya yang saya nak sentuh dekat sini adalah hutang. Di usia senja ini, kalau boleh langsaikan semua hutang. Hutang dengan Allah, hutang dengan makhluk. Selesaikan semua. Sama ada hutang dalam bentuk ibadat, hutang dalam bentuk duit, atau hutang dalam bentuk tanggungjawab yang belum kita tunaikan. Langsaikan. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Al-Hakim. Nabi kata, man fatathu alaihi dunya. Ataupun setengah riwayat sebut, man faraqa alaihi dunya wa huwa bari'un min thalath. Nabi ada sebut dalam sebuah hadis Nabi SAW ini, baginda menyatakan, sekejap ya, mana pula hadis tu. Baik, dalam sebuah hadis yang mana baginda menyatakan, man faraqat ruhahu jasaduhu. Siapa yang telah ruhnya terpisah, faraqat ruhuhu jasadahu, telah terpisahnya ruhnya daripada jasadnya, wa huwa bari'un min thalath. Dia bebas, dia mati dalam keadaan tak ada tiga benda ni. Melainkan apa dia? Dakhalal jannah. Allah, masuk syurga. Kalau kita mati, pastikan kita tidak ada tiga benda ini dalam diri kita. Tolonglah. Tiga benda ni pastikan tak ada dalam diri kita masa kita mati dan kita tak tinggalkannya selepas kita mati. Pertama Nabi sebut adalah perasaan sombong. Bongkak. Jangan mati, jangan sebelum kita mati, kita masih ada sombong dengan kawan kita.
sombong dengan ilmu kita, sombong dengan amalan kita, sombong dengan kekayaan kita. Ada kita perasaan merendah-rendahkan orang lain. Atau sombong ni juga Nabi sebut orang yang menolak kebenaran. Sombong ada dua. Orang yang bila dinasihati, dia tak terima, itu juga sombong. Lagi satu sombong, orang yang suka merendah-rendahkan orang lain. Jangan mati dalam keadaan kita buat dua dosa sombong ni. Sampai mati pun apa yang orang nasihat kita tak terima. Mati dalam sombong. Sampai mati pun kita meremehkan orang lain, memperkecilkan orang lain, kita mati dalam sombong. Yang kedua, Nabi kata, jangan mati dalam keadaan ada hutang. Kerana adalah satu hadis, orang mati syahid, mati. Lepas mati Allah hidupkan, dia pergi pula perang mati syahid. Hidup balik, pergi perang mati syahid. 4 kali, 3 kali mati syahid. Tapi sebab dia hidup balik, dia tak pergi bayar hutang. Dia pergi perang saja nak dapat mati syahid. Dia ingat dengan mati syahid tu boleh bayar hutang dia. Tak boleh bayar. Tetap terhalang dia untuk ke syurga sampai hutangnya dibayar. Nak dibayar tak ada duit dinar, dirham, ringgit, tak ada dah. Kena bayar dengan pahala itulah. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, sebab tu cek balik orang yang kita pernah hutang. Walaupun 10 sen. Kerana 10 sen itu juga boleh menjadi penghalang kita ke syurga. Orang ke akhirat, selagi mana kaum kita tak kata halal, memanglah dia diam je, dia tak kisah sebab 10 sen kat dunia dia tak ada nilai. Tapi balik ke akhirat, dia tak kata pun halal. Dia akan tuntut sebab dia nak masuk syurga. Dia tak cukup pahala, dia akan tuntut walaupun 10 sen daripada kita. Kemudian yang ketiga, Nabi kata al-ghulul. Allah. Al-ghulul. Apa dia ghulul? Para penonton sekalian, jangan kita mati dalam keadaan ada orang yang kita khianat dia atau yang kita tipu dia yang dia tak tahu sampai kita mati. Atau lepas kita mati pun, dia tak tahu selama ni kita tipu dia. Kita khianat dia. Kita ambil hak dia. Kita perdayakan dia. Ini yang paling menakutkan. Berapa ramai orang kita tengok sampai dia mati, dia ambil harta pejabat, harta syarikat, syarikat tak tahu. Ada orang sampai dia mati pun, dia ambil hak kawan dia, hak ibu ayah dia, hak adik-beradik dia, tanah ke, bendang ke, dia ambil. Orang tu tak tahu. Kalau orang tu tahu pun dia ambil, orang tu ingat dia ambil dengan cara betul, padahal dia ambil dengan cara salah. Allahu Akbar. Susahnya nak mati ni. Nak mati tu tak susah, tapi sikap kita yang menjadikan kematian itu susah. Jika ada 3 dosa ini yang terpalit dalam hidup kita, terhalanglah kita untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya nak akhiri dengan ringkas saja. Antara amalan yang khusus yang boleh saya sebutkan di sini secara ringkas, sebab kita pun nak 1.5 jam dah kita bersiaran langsung. Saya hanya pilih amalan-amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Okey. Jadi amalan yang pertama di usia senja ni yang boleh kita jangan tinggal, yang pertama sekali solat tahajud. Solat qiyamul lail, jangan tinggal. Ya. Kalau boleh di usia senja ni jangan tidur lambat. Saya minta tolong. Jangan buat hidup kita ni macam orang muda, lepak malam-malam, main dam haji, tengok televisyen, tengok drama, lewat-lewat malam. Kita kena ingat, kita dah nak penghujung perjalanan. Kita kena ada bekalan. Antara amalan yang terbaik yang Nabi tak pernah tinggal pun kita belum siap buat lagi. Antaranya solat malam. Cukuplah masa muda kita duk berjaga malam. Kenapa sampai tua pun kita nak berjaga lagi? Sedangkan Allah dah bagi kita merasai jaga malam berapa tahun lamanya. Kenapa tidak sekarang sudah sampai masanya? Dahulu kita berjaga untuk nafsu. Sekarang kita berjaga kerana Tuhan yang menciptakan nafsu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bangunlah solat malam. Kerana Nabi selalu berdoa, wa ju'ilat qurratu 'ainayya salah. Nabi kata, ya Allah, jadikanlah solat malam ni penyejuk hatiku. Kalau boleh doa, ya Allah, jadikanlah solat malam sebagai solat yang aku cintai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh
jangan tinggal 2 rakaat solat qabliyah subuh. Solat subuh tu wajib tu memang dah maklum lah. Qabliyah subuh jangan tinggal. Jangan tinggal qabliyah subuh. Kerana Nabi sebut, lahuma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Dengan 2 rakaat sebelum subuh itu, lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Atau dalam bahasa mudah, jangan tinggal 12 rakaat salat sunat rawatib dalam sehari. Termasuk dalam 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat ni, salat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari, jangan tinggal. Lepas tahajud 12 rakaat rawatib. Dan kalau boleh sebelum zuhur yang rawatib itu, buatlah 4 rakaat. Jangan buat 2. Kerana ada dalam satu hadis menyebutkan Nabi bersabda, baginda solat 4 rakaat sebelum zuhur. Lepas Nabi solat 4 rakaat sebelum zuhur, Nabi sebut, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa ahabbu ay yas'adali fiha amalun salih. Sebelum zuhur, minta maaf, sebelum solat zuhur, bukan sebelum zuhur. Dah masuk waktu zuhur, tapi sebelum kita buat solat zuhur, jika kita buat 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat tu juga dalam hadis lain boleh menyelamatkan kita daripada disambar api neraka. Tapi dalam hadis yang ni, Nabi kata Nabi buat 4, lepas Nabi buat 4, pintu langit terbuka. Nabi sebut. Dan Nabi kata, aku mencintai amalanku ini diangkat di kala itu. Bagi siapa yang buat 4. Sebab tu saya kata, totalkan biar jadi semuanya 12 rakaat rawatib. Yang seterusnya, puasa. Amalan yang paling dicintai oleh Nabi, yang Nabi tak tinggal juga adalah puasa. Rajinlah puasa Isnin Khamis. Kerana Nabi sebut, wa ahabbu ay ya'rada amali wa ana sha'im. Aku suka Isnin Khamis ni sebab supaya Allah angkat pahalaku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Aku ditulis dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi antara amalan yang Nabi tak tinggal di usia Nabi daripada muda sampai senja lah, antaranya puasa. Puasa sunat. Tak boleh Isnin Khamis, buatlah puasa yang Nabi wasiatkan pada Abu Dzar dan Abu Hurairah, iaitu puasa hari putih. Tak boleh puasa hari putih 13, 14, 15. Puasalah dalam sebulan 3 hari. Takkan sebulan 3 hari pun tak boleh. Sama ada 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, 3 hari di akhir bulan. Boleh pilih. Tak boleh buat awal sibuk, boleh buat tengah. Tak boleh tengah sibuk, buat akhir. Ini bukan hari putih. Ini puasa 3 hari secara umum dalam satu bulan. Kalau boleh lebih, buat puasa selang-seli macam puasa Nabi Daud AS. Ya. Baik. Kemudian yang seterusnya, antara amalan yang Nabi tak tinggal, yang Nabi cintai adalah baca Quran, tadabbur Quran, fahami Quran. Sibukkan, habiskan masa anda dengan Quran. Habiskan masa anda dengan Quran. Tak apa. Tak sempat buat benda lain daripada benda dunia, tak apa. Yang penting, habiskan Quran. Kerana apa? Disebutkan oleh Nabi SAW, laqad unzilat alayya laylata suratan la ya'habbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Tidak ada sesuatu daripada surah yang Allah turunkan kepada aku yang lebih aku cintai melebihi daripada semenjak terbitnya matahari, melebihi daripada surah Al-Fathu, iaitu surah kemenangan. Ya, surah kemenangan yang merupakan surah yang paling Nabi cintai sejak ia diturunkan. Ya. Dan banyak lagi hadis yang menggambarkan kepada kita yang Nabi sangat-sangat menyukai membaca Quran. Dalilnya dalam hadis Bukhari Muslim, setiap tahun Nabi SAW murajaah hafazannya dengan malaikat Jibril AS. Setahun mesti malaikat Jibril turun cek hafazan Nabi. Akhir hayat Nabi tu, di usia senja akhir hayat Nabi, Jibril turun, Nabi khatam 2 kali dengan Jibril. Maknanya nak tunjukkan lagi dekat hujung usia, lagi kena kerap khatam. Ya, bukan lagi kena kerap hadir majlis khatam tapi tak khatam. Ada setengah orang dia rajin pergi majlis khatam. Majlis khatam masjid sana, majlis khatam masjid sini, majlis khatam grup itu, majlis khatam grup ni, dia sendiri tak khatam. Jangan. Ya. Kemudian jadi sibukkan baca Quran. Lepas baca Quran,
perelokkan bacaan, belajar tadabbur Quran, tafsir Quran. Kalau boleh, 4 benda ni kita dapat belajar sebelum kita mati meninggal dunia. Kemudian yang seterusnya saya akan ringkaskan ya. Kemudiannya adalah zikir. Ya. Antara amalan yang dicintai oleh Nabi SAW adalah berzikir. Sehingga dalam hadis menyebutkan, kana Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahwali. Nabi almost the time, masa Nabi adalah banyak berzikir di sepanjang masanya. Cuma saya nak ajar. Ada orang tanya, Ustaz, yelah banyak zikir, tapi zikir apa kita nak baca ni? Saya nak ajarkan, bacalah zikir yang paling terbaik, yang paling disukai oleh Nabi SAW untuk membacanya. Termasuk dalam zikir adalah banyakkan doa. Ya, selain daripada zikir, banyakkan doa. Okey, yang pertama, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, jangan tinggal doa ini dalam setiap kali kita berdoa. Doanya semua kita hafal, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang Nabi tak pernah tinggal dalam setiap kali Nabi berdoa. Setiap kali kita berdoa, jangan tutup tanpa baca doa ini. Yang kedua, doa yang selalu Nabi SAW baca, apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Atau boleh juga kita baca yang dalam ayat Quran tu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian antara doa yang Nabi tak pernah tinggal juga dalam riwayat An-Nasa'i. Pernah ditanya kepada Sayyidatina Aisyah oleh seorang sahabat, apakah doa yang Nabi tak pernah tinggal dan Nabi banyak? Ini mungkin jarang kita dengar sikit. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'd. Apa maknanya? Ya Allah, ya Tuhanku, aku bermohon berlindung kepada Engkau daripada kejahatan yang aku buat selama ini, dan aku berlindung daripada kejahatan yang belum aku buat di masa akan datang. Ya, ini dikhabarkan oleh Nabi SAW antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW di dalam hayat baginda. Banyak lagi lah sebenarnya doa antara Nabi selalu baca juga. Antara doa yang baik juga untuk kita baca di usia senja ni, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadilah sebaik-baik umurku di akhir ni. Wa khaira amali khawatimah. Sebaik-baik amalanku adalah penutupnya. Wa khaira yaumi yauma alqaka fi. Sebaik-baik hari bagiku adalah hari pertemuanku denganmu. Ini juga satu doa yang baik. Okay, cuma saya nak sharekan zikir yang terbaik, yang paling banyak Nabi amalkan. Apa dia? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu adalah merupakan zikir yang paling banyak dibaca dan diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi itu antara zikir yang terbaik yang boleh kita amalkan. Yang saya tak sempat nak highlightkan di sini apakah kelebihan zikir itu, memang sangat-sangat banyak ya zikir tersebut. Kemudian zikir yang kedua yang Nabi juga selalu mengamalkannya, iaitu zikir subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini saya ada ambil dalam satu riwayat ya. Dalam satu riwayat menyebutkan, riwayat ini daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawasanya apabila di akhir hayat Nabi, saya bacakan hadis ni ya. Ya. Ini riwayat zikir yang paling banyak Nabi baca masa di usia senja. Ya. Ketika zikir ini Nabi banyak baca masa turunnya surah An-Nasr, iaitu idza jaa nasrullahi wal fath sampai habis. Itu antara surah yang Allah turunkan menjelang ajal Nabi. Ya, ini semua ulama sepakat. Surah idza jaa nasrullah ni turun masa menjelang dekat dengan ajal Nabi. Hanya beberapa belas hari sebelum Nabi wafat. Masa turun ayat tersebut, Nabi selalu amal zikir ini. Ini zikir yang kalau boleh jangan tinggal. Kata Aisyah,
bila turun idza jaa nasrullahi wal fath, maka Nabi selalu mengamalkan zikir ini, iaitu subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saya ulang sekali lagi, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi amalkan zikir ini. Setengah riwayat pula sebut ada sikit perbezaan sedikit, subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini antara zikir yang Nabi selalu melaziminya sebelum kewafatan Nabi SAW. Atau boleh juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga adalah zikir yang selalu Nabi SAW amalkan. Dan satu lagi, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyaklah zikir lain kalau kita nak amalkan, boleh juga. Tapi ini saya cerita yang paling banyak Nabi amalkan seharian. Ya, seharian. Kemudian antara amalan yang juga Nabi sangat mencintai melakukannya adalah istighfar. Ini saya dah sebut dah tadi, saya tak nak huraikan. Dan yang seterusnya, antara amalan yang selalu Nabi SAW amalkan dan Nabi tak tinggallah salat duha. Demikian juga salat witir. Ya, sehingga Nabi wasiatkan pada Abu Hurairah dan juga kepada Abu Dzar, jangan tinggal 3 amalan, iaitu puasa 3 hari dalam sebulan, kemudian solat duha, kemudian solat witir sebelum tidur, ataupun boleh buat selepas daripada tidur. Ya. Kemudian antara yang Nabi SAW tidak meninggalkannya juga adalah sedekah. Ya. Antara sunnah Nabi yang Nabi tak pernah tinggal setiap hari adalah sedekah. Sedekah juga adalah merupakan amalan yang kalau boleh kita jangan tinggal. Kita tak semesti bagi banyak, kita bagi sedikit pun yang penting setiap hari. Ya, setiap pagi Nabi akan bersedekah. Setiap pagi Nabi mulakan paginya dengan Nabi melakukan sedekah, dan Nabi sangat suka untuk bersedekah. Ya, ini disebutkan antara amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun Nabi hanya memiliki beberapa biji buah tamar, tak banyak, tapi itu tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk baginda melakukan sedekah. Ini menunjukkan kepada kita antara pentingnya untuk kita banyak melakukan sedekah. Ya, baik. Okey, itu di antara beberapa perkongsian ringkas yang saya dapat kongsikan di sini. Walaupun ada banyak yang kita tidak sempat untuk kongsikan yang lain, tapi insya-Allah saya rasa yang itu pun sudah cukup banyak dan banyak manfaat yang boleh kita peroleh insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu, semoga segalanya dapat kebaikan dan dapat kefahaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa